wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertamanya, terima kasih kepada moderator majlis Saudara Nakib, pelajar PPP SMP Ambilan Jun 2021, yang berusaha Ustaz Ibrahim Fikri, yang berusaha lagi Presiden PAS Saudara Arham, serta pelajar-pelajar yang seperjuangan sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama di pagi ini di pusat Islam yang mulia ini. Kerana saya tahu ramai yang nak balik, betul tak? Jadi tak apalah. Saya berterima kasih sekali lagi kepada pihak LDS, iaitu Saudara Fakih, kerana sudi menjemput saya untuk sebagai pembicara rohani pada pagi ini. Kita bicara sajalah, rohani itu tak ada lah, InsyaAllah. Okey, saya nak tanya, hari ini merupakan hari keberapa kita berpuasa? 27 kan? Jadi baki kita nak berpuasa hanya tinggal seberapa hari saja lagi. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Kita tengok nantilah. Ramadan akan berlalu dan kita akan menyambut Syawal. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperingatkan diri sendiri dan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita sentiasa istiqamah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Pada penghujung akhir Ramadan ini, sama-sama kita istiqamah, kerana apa yang diajarkan oleh Nabi itu di bulan Ramadan itu merupakan sesuatu yang mulia, merupakan sunnah baginda SAW. Antara perkara yang saya nak tekankan di sini adalah berkaitan dengan sahur. Apa makna sahur? Sahur adalah perkataan yang diambil daripada perkataan sahar. Sahar merupakan waktu sahar, iaitu waktu penghujung malam sehingga sebelum menjelang subuh. Masuknya waktu subuh, itu waktu sahar. Waktu sahar ni ada banyak kebaikan dia. Antaranya kita ni dekat dengan Allah pada waktu sahar. Dan kita buat solat tahajud, kita buat solat hajat, kita buat solat taubat. Kita rasa diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itulah kita rasa kita dekat dengan Allah, kerana kita pada masa itu hanya kita dengan Allah. Komunikasi kita hanya dengan Allah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan waktu sahar. Jadi sahur ni dia ambil daripada perkataan sahar. Itu sahur adalah makanan yang kita makan pada waktu sahar dengan niat kita nak berpuasa pada masuknya waktu subuh, kita start berpuasa. Itu maksudnya sahur. Okay, apakah hukum sahur ni? Hukum sahur, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ketika syarahkan hadis berkaitan dengan sahur, Imam Nawawi menyebutkan ajma'al ulama ala istihbabihi annahu laysa biwajib. Imam sepakat para ulama mengatakan keharusan kepada kita untuk bersahur, iaitu menjadi sunnah untuk bersahur, wa annahu laysa biwajib. Tapi dia kata bukanlah wajib, tetapi Nabi SAW sangat menggalakkan kita untuk bersahur. Jangan lepaskan peluang untuk bersahur. Kerana Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata, as-sahur aqluhu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma
fa innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nabi kata, makan pada waktu sahur itu ada satu keberkatan. Fala tad'u, jangan kalian meninggalkan sahur itu. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma, walaupun dengan hanya satu tegukan air. Nabi anjurkan kita untuk bersahur. Walaupun kita duduk di atas katil, tak boleh nak buka mata, buka juga, minum juga air, walaupun satu teguk air, kerana ia telah mencapai sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Fa innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan kepada orang yang bersahur. Jadi janganlah lepaskan peluang bersahur. Kita ada lagi masa sedikit lagi, sebab kita tidak tahu adakah kita akan bertemu kembali Ramadan pada tahun hadapan. Kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Okey, kita masuk kepada waktu sahur. Bila waktu sahur ni? Okey, secara umumnya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Allah kata, makanlah kamu, minumlah kamu, sehingga nyata jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam, iaitu masuknya waktu fajar. Bila masuknya waktu fajar, iaitu waktu subuh, kita berhenti daripada makan dan minum kerana kita berpuasa. Tapi apabila kita melihat kepada sebuah hadis yang saya akan baca nanti, kita akan dapat tahu bahawa sunnah Nabi SAW bersahur ni mendekati subuh. Itu melewat-lewatkan hingga mendekati subuh. Yang diriwayatkan oleh Anas daripada Zaid bin Thabit. Zaid kata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila as-salat. Kemudian kami mendirikan solat. Anas tanya kepada Zaid bin Thabit. Anas tanya, kam kana qadru ma bainahuma? Berapakah kadar di antara keduanya itu? Antara Nabi sahur dengan Nabi mendirikan solat, di antara itu. Kata Zaid bin Thabit, 50 ayat. Kamu baca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Itulah jarak antara sahur dengan kita sembahyang subuh. Jadi kita tengok sunnah Nabi. Nabi tak sahur pukul 3, Nabi tak sahur pukul 12, tapi Nabi sahur mendekati waktu subuh itu sendiri. Mungkin kita kata 50 ayat kita baca dalam masa 10 minit. Okey. Maksudnya kalau kata subuh masuk pukul 6, dalam 10 minit 5.50 kita sahur. Jadi itu adalah mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya masuk kepada kelebihan kita bersahur. Yang pertama sekali ialah ittiba'us sunnah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika mensyarahkan hadis di dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan bahawa kelebihan bersahur ini adalah ittiba'us sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang kata, saya tak sahur pun tak apa, saya kuat, saya boleh tahan 3-4 hari. Kemah. Tapi bukan soal kuat ataupun tidak, bukan soal tahan ataupun tidak. Ia adalah soal berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah yang terbaik. Sunnah Nabi itu adalah yang terbaik. Dan ditambahkan lagi bahawa Nabi SAW menyebut, tasahharu fa inna fi as-sahur barakah. Kamu bersahurlah, kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi
kita ikut sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Nabi SAW sebut, taraktu fikum amarain lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi SAW. Dalam Imam Malik meriwayatkan daripada kitab dia Al-Muwatta. Maksudnya, aku tinggalkan kamu dua benda yang mana bila kamu pegang, kamu tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Dan apabila kita kata sunnah Nabi ini, tak kira lah benda tu sunnah, kita buatlah, sebab sunnah itu mulia. Okey. Yang kedua adalah membezakan puasa umat Islam dengan umat Yahudi. Antara kelebihan sahur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Islam, kata Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kata, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sah. Perbezaan antara puasa kita yang di umat Islam dengan puasa ahli kitab terletak pada makan sahur. Macam mana tu? Setiap agama ni ada yang berpuasa, betul tak? Ada yang berpuasa, agama lain pun ada yang berpuasa. Tapi dia tak sama dengan Islam. Allah beri nikmat kepada kita. Allah beri nikmat kepada sahur, yang mana sahur itu memberikan keberkatan macam-macam, berbanding dengan agama lain. Sebab itu kata Al-Imam Sarafuddin At-Tibbi, dia berkata, sahur adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Kerana Allah Azza wa Jalla membolehkan kita melakukan sesuatu yang Dia mengharamkan ke atas mereka. Jadi tidak ada syariat kepada mereka untuk bersahur, tapi Allah beri syariat kepada Islam untuk melaksanakan sahur. Penyelisihan kita terhadap ahli kitab dalam masalah ni merupakan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla yang harus disyukuri. Allah beri nikmat kepada umat Islam ni. Kita bersahur, kita mendapat pahala dan berkat yang banyak. Yang seterusnya, kita masuk, ada keberkatan. Kelebihan yang ketiga adalah ada keberkatan di dalam sahur. Seperti yang saya sebut tadi, Nabi kata, tasahharu fa inna sahur barakah, fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu, kerana pada waktu sahur itu ada barakah, keberkatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersahur kerana banyak keberkatan yang boleh kita rebut. Antaranya ialah ia dapat membantu kita untuk menguatkan diri semasa berpuasa. Dengan bersahur juga ia dapat memberikan kita tenaga dan boleh menjadikan hari kita produktif. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sahur ini dapat mencegah akhlak buruk yang timbul kerana pengaruh lapar. Bila kita tak sahur, kita berpuasa, kita rasa lapar, mesti kita akan merungut. Lapar pagi ni. Ada biasa kata betul? Jadi janganlah kata macam tu. Kita cegah perkara itu, akhlak yang buruk. Jadi sahurlah, sahur. Okey, yang kedua dikatakan oleh Imam Ibn Hajar merupakan sebab untuk berzikir dan berdoa pada waktu mustajab. Bila kita bangun pada pagi, yang saya kata pada waktu sahar, kita tidak akan terlepas. Kita berzikir, kita berdoa pada waktu mustajab, kerana Allah itu dekat dengan kita pada waktu itu. Itu yang disebutkan pada waktu sahar itu. Okey, yang seterusnya adalah untuk kesihatan diri. Yang ni yang kita nak fokuskan dalam tajuk kita ni. Kesihatan diri, pembekal tenaga kepada kita. Iaitu menurut Imam Ibn Abdul Bar, dia mengatakan bahawa tentang hadis tentang sahur dan kepentingan ni, dia mengatakan semuanya adalah, kebanyakannya adalah bertaraf sahih dan mampu memberikan kesihatan kepada umat Islam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, li'annahu yuqawwi 'ala as-siyami wa yunashshitu lahu wa tahsulu bisababihi ar-raghbatu fil izdiyadi min as-siyam li khiffatil mashaqqah fihi 'ala al-mutasahhir.
Imam Nawawi menyebutkan puasa sahur ini dia adalah sesuatu yang jelas. Dia dapat menguatkan puasa, yuqawwi 'ala siyam wa yunashitu lahu, dan memberikan ketahanan kepadanya. Wa tahsulu bisababihi ar-raghbah, dan menghasilkan keinginan untuk mempertingkatkan puasa. Bila kita bersahur ni, kita takkan rasa lapar dan kita rasa relax kita rasa tenang menghadapi puasa ini. Li khiffatin masyaqqah, kerana dengan sahur dia dapat meringankan bebanan puasa ke atas orang yang bersahur. Itu merupakan kelebihan sahur yang disebut oleh Al-Imam Nawawi. Apabila kita melihat kepada kajian saintifik, saya ambil daripada internet je ni. Dia kata, menurut BBC News, dia kata bersarapan pagi ni adalah amat penting untuk memelihara kesihatan seseorang berbanding mengambil makanan pada waktu yang lain. Kerana waktu sarapan pagi adalah waktu makanan yang paling utama untuk tubuh badan kita. Menurut kajian ni lah. Dr. Mark Pereira, nama dia Dr. Mark Pereira, dan rakan-rakannya daripada Pusat Perubatan Harvard, dia kata dia mendapati mereka yang tidak bersarapan pagi ni akan ada risiko tinggi. Yang pertama, dia akan mendapat sakit jantung, mudah mendapat sakit jantung, dan yang kedua, menghidap penyakit kencing manis. Ini kajian yang mereka buat lah. Kemudian Dr. Teresa Nicholas dari Kolej Perubatan Baylor, ni dekat mana, tak apalah, mereka yang tidak bersarapan pagi menanggung risiko 2 kali ganda mengalami kekurangan zat besi dalam darah, dan ini akan menyebabkan penyakit anemia. Itu penyakit yang berkaitan dengan kekurangan hemoglobin dalam darah. Banyak lagi lah kelebihan sahur ni kita boleh tengok berdasarkan faktor saintifik dan sebagainya. Yang tu kita balik, kita tengok sendirilah, insyaAllah. Okey, apabila kita kata sahur, apa makanan yang terbaik untuk sahur? Nabi tidak pernah mengkhususkan makanan apa-apa pun. Tapi bila kita melihat kepada sunnah Nabi SAW, Nabi ni apabila bersahur, Nabi akan makan kurma. Sebab apa? Nabi SAW sebut, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahur orang Muslim itu adalah tamar. Ya. Kadang-kadang Nabi makan kurma, kadang-kadang Nabi minum air yang dibuat oleh kurma. Air apa? Air nabis. Kita rendam kurma dengan kismis, kita biarkan selama sehari, dan dia menjadi air nabis. Dan ia menjadi kesukaan Nabi SAW. Kerana Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan bahawa dia bertanya kepada seorang hamba. Hamba ni dia selalu buat air nabis kat Rasulullah. Macam mana nak buat air nabis? Dia kata, masukkan kurma dalam kantung dan yang diikat, masukkan air dan biarkan, dan Rasulullah akan minum pada waktu pagi tersebut. Itu air nabis. Okay, kita tengok apa kelebihan kurma ni yang menjadi makanan Nabi SAW. Nabi tak makan sesuatu melainkan ianya ada kelebihan. Yang pertama adalah sumber serat untuk melancarkan pencernaan. Ya, kurma ni adalah ejen pencernaan. Siapa belajar sains tahu kan, ejen pencernaan. Jadi dia mencegah masalah sembelit. Ya, dia memudahkan saluran pencernaan kita, melicinkan saluran pencernaan kita. Yang kedua, mengawal gula dalam darah. Sebab apa? Kurma ini dia ada rasa manis dengan kandungan fruktosa. Iaitu fruktosa ni merupakan gula semula jadi, bukan gula buatan, tapi gula semula jadi. Kandungan gula serta serat yang tinggi dalam kurma yang sangat bermanfaat untuk mengawal gula dalam darah. Serat mencegah kadar gula dalam darah melonjak terlalu tinggi selepas makan. Itu antara kelebihan kurma. Yang ketiga adalah dia kaya antioksida. Apa antioksida ni? Kurma ni dia mengandungi antioksida yang dapat mencegah pelbagai penyakit kronik. Fungsi antioksida ni dia melindungi sel-sel dan tubuh
daripada radikal bebas. Yang tu pelajar sains tahulah, lebih tahulah. Okey, antioksida ni dia terkandung dalam kurma ni dikenali sebagai flavonoid. Flavonoid yang cukup baik untuk mengurangkan risiko diabetes, Alzheimer dan kanser. Itulah antara kelebihan kurma tersebut. Okey, sebagai kesimpulannya daripada sahur dan kurma ini, kita dapat melihat tadi kelebihan perkara-perkara ini hanya dapat dilihat secara zahir saja. Kita kata ada kelebihan secara zahir saja. Tapi hikmahnya hanya Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu. Kenapa Allah menjadikan kurma, kenapa Allah menyuruh kita untuk bersahur, hanya Allah yang lebih tahu. Jadi pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya memperingatkan diri saya dengan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, supaya sama-sama kita lazimkan amalan-amalan sunnah ini di penghujung bulan Ramadan ini. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Kita try cuba buat amalan sunnah ini, amalan sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Firman Allah Subhanahu wa taala menyebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah kata sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu satu teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi nak beritahu apa yang Nabi buat tu kita ikutlah. Apa yang Nabi suruh tu kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Itu yang lebih baik kepada kita. Jadi wallahu ta'ala alam, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.